datang ke rancangan Aktiviti Majalah Sukan Aksi berinformasi dari remaja buat remaja. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Nana Mahazan. Selama 30 minit ni, apa kata ikut saya menjelajah ke seluruh Asia Tenggara dan Malaysia tentunya untuk mencuba pelbagai jenis sukan aksi lasak. Okey, dari sukan terjun udara bebas hingga keterjunan banji akan kami paparkan kepada anda. Dengan menonton rancangan aktiviti ini, anda akan mendapat informasi mengenai sukan aksi lasak. Antaranya, lokasi yang sesuai untuk anda lakukan sukan aksi lasak ini, mungkin harga, kos dan juga tips-tips yang perlu anda ketahui sebelum melakukan sesuatu sukan aksi lasak. Dan setiap minggu, saya akan mencuba satu sukan aksi lasak. Dan minggu ini adalah free diving ataupun skin diving, yang mana saya akan menyelam ke dalam air tanpa bantuan oksigen dan saya akan menahan nafas. Macam mana tu? Kalau nak tahu, kena tunggu. Lokasi pertama yang dituju adalah Grand Chakra Bali Hotel, kira-kira 40 minit dari Pantai Legian, Bali. Lokasi ini merupakan tempat latihan teori dan juga praktikal di dalam kolam renang bagi sukan selam bebas ataupun lebih dikenali sebagai free diving. Sukan ini semakin mendapat sambutan di seluruh dunia yang gemarkan cabaran. Okey, sekarang anda bersama dengan Agusto, merupakan jurulatih untuk free dive ataupun skin dive ini. How are you? Hello, Nana. Thanks for being with us today. Thank you. Okay, maybe you can just share with us what is free diving or skin diving in some places. Yeah. Yep. So basically, free diving, skin diving is being underwater on a single breath. I guess it's a form of activity, a way of being underwater that has been with humanity for hundreds, if not thousands of years. Wow. Okay, so you hold your breath and you go down? Yep. You take one last breath and you go underwater to do whatever it is you need to do. Right. Whether it's looking for pearls, hunting fish, having fun, or competing, as it can also be a competitive sport. Right. Okay, maybe you can explain or share why is free diving is different from scuba diving? All right. The main difference is that in free diving, we only rely on the last breath of air that we take, that we store in our lungs. In scuba diving, we have a big tank behind our backs that will supply us of air throughout our time underwater. Right. So one involves a lot of, I guess, a lot of physical control, awareness in your mind and body. Right. Whilst in scuba, we rely more on, I guess, technology and awareness on gear and equipment. Okay. That makes you feel free diving is more interesting. Yes, I guess my own human nature, I am very close to nature and working on physical and mental skills, and free diving just captivated me since I was a young kid. Okay. Free diving, what does do we need? What do we need? Yep. Well, the most, I guess, basic gear would consist of a low-profile, low-volume mask, a simple snorkel, and a set of fins. A long one. Long blades, and with a closed pocket. Okay. Now, depending on conditions, on weather, if things get cold, we don't like to get cold in free diving. We want to be able to relax and have a comfortable body. Then we could rely on a wetsuit. This one in particular is not specific for free diving. It's more like a general purpose wetsuit, particularly surfing, but does the job perfectly for weather here, which is relatively warm. And depending on our body composition and the thickness of wetsuit we are wearing, our buoyancy will be affected. Right. So in order to calculate the right buoyancy, we would need a weight belt. Weight belt. Yep. Okay.
But if you want to try this sport, you need to know theory, how actually your lungs work and how to breathe properly. You need to go to classes for this. Can I just go down and try on my own, or should I go to class? Yeah, good question. The answer is not, I mean, it can be quite simple. And to be honest, most people around Earth that free dive, I would say they learned on their own with their family, their friends. That's how I started actually. Okay. However, education, taking a course, could enhance your performance and experience tremendously. So if I had to recommend someone to take it or not, I would definitely say take it. Take it. Because I saw what it did to me. I had already free dive for 10 plus years. When I saw a school, I thought, do I actually need it? But I found the benefits it gave me, and it was amazing. Because you can learn faster. Yes, all my limits, or what I consider my limits, doubled at least in a very short period of time. Okay, any last words or tips you can give to the audience who like to try the sport? Yep, it's a beautiful discipline that puts you in tune with your body and will allow you to enjoy nature. By the nature of the sport, it will also encourage you to have a healthy life and look after yourselves. And yeah, it's a great activity to share with friends, family, and make new relations. Right. Thank you so much, Augusto. I see you in the water later. I'll see you in the water. Actually, not so late. Oh, after this. Okay, kita akan kembali selepas ini dengan latihan yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini di Activity. Okey, sekarang Nana nak pergi ke latihan teori untuk skin diving ni ataupun free diving ni. Jom. Sebelum melakukan latihan fizikal, saya harus ke kelas teori yang mengambil masa lebih kurang 2 jam. Kelas ini mengajar cara bernafas, cara bagaimana paru-paru kita berfungsi, cara mengawal degupan jantung dan banyak lagi. Sukan aksi lasak free diving ini sangat menitik beratkan tentang cara-cara kita mengawal dan menahan pernafasan di dalam air. Ini kerana sukan ini bergantung pada diri kita semata-mata tanpa bantuan alat pernafasan yang lain. Saya sebenarnya berasa sedikit bimbang akan terpaksa menahan nafas dalam jangka masa yang lama. Sukan free diving ini memulakan kita tenang kerana bila kita tenang, kadar degupan jantung akan perlahan dan kita akan kurang menggunakan oksigen. Jadi kita boleh bertahan lebih lama di dalam air. Okey, kalau tadi Nana dah belajar secara teorinya, sekarang kita akan mencuba cara berlatih mengawal pernafasan. Okey, kalau nak tahu macam mana cara-cara mengawal pernafasan, jom ikut Nana. Latihan fizikal yang pertama adalah latihan yoga. Kenapa yoga sinonim dengan sukan free diving ini? Ini kerana yoga dapat membantu kita mengawal pernafasan dan cara bernafas dengan betul. Jurulatih Augusto mengajar cara-cara memenuhkan paru-paru dengan oksigen dengan mengembangkan diafragm kita. Saya juga sempat menahan nafas selama 1 minit sewaktu latihan dijalankan. Kunci utama dalam yoga sama seperti free diving, iaitu tenang. So, saya sudah bersedia untuk latihan seterusnya. Selepas mengenakan pakaian menyelam, jurulatih Augusto menunjukkan cara memakai mask atau topeng dengan betul. Latihan pertama ini adalah di dalam kolam renang sedalam 1.5 meter. Kita haruslah menahan nafas dan mengayuh hanya menggunakan kaki. Cara menyelam untuk free diving ini berbeza dengan berenang kerana tangan tidak dikayuh. Sebabnya adalah untuk meminimalkan pergerakan. Lagi sedikit anggota badan kita bergerak, lebih kurang penggunaan oksigen dalam badan. Kalau anda perasan, fin yang digunakan lebih panjang dari fin yang digunakan untuk selaman scuba. Ia digunakan bagi mempercepatkan pergerakan di dalam air. Apabila giliran saya tiba, saya hanya mampu menahan selama lebih kurang 30 saat saja di dalam air. Saya sebenarnya penat dan juga panik. Okey, selepas menjalankan latihan di dalam kolam renang, sebenarnya rasa takut sikit sebab dulu dah dekat ujung kolam tu dia macam dalam sikit. So, Nana jadi macam
takut tu kan, jadi kita tak boleh nak tahan nafas tu lama sangat. Sebetulnya untuk latihan ini kita kena tahan nafas lama. Tengok berapa dalam kita boleh pergilah sebenarnya kan. Bila di laut nanti kita kena turun bawah dalam. Macam ni kita kena macam patah balik selama mungkin lah. Tapi saya satu arah je pun dah boleh. Ini pula adalah teknik menyelam menggunakan tangan sahaja. Agak susah sebenarnya. Kekuatan fizikal sangat penting untuk melakukan sukan freediving ini. Di samping ketahanan mental, mengawal pernafasan juga perlu. Saya mengalami sedikit kesukaran untuk menenggelamkan badan. Mungkin cara saya tak berapa betul, tapi saya tetap cuba. Okey, sekarang kita akan buat latihan di dalam kolam renang yang lebih dalam. Yang ini 4 meter dalam. Okey, nak tengok macam mana? Jom. Latihan seterusnya adalah menyelam secara melurus ke bawah. Selepas jurulatih Agusto menunjukkan cara-cara untuk menyelam, para pelajar yang lain termasuk saya pula mencuba. Untuk melakukan latihan ini, kita juga harus tahu cara untuk menyamakan ataupun mengimbangkan tekanan udara di dalam telinga. Caranya dengan memicit hidung dan hembus. Teknik ini penting bagi memastikan gegendang telinga kita selamat dari tekanan udara yang kuat. Kerana apabila lebih dalam kita menyelam, lebih kuat tekanan udara yang akan kita rasa. Okay? Selepas latihan menyelam, jurulatih Agusto menunjukkan pula cara untuk menyelamat jika berlakunya kemalangan yang tidak diingini. Secara keseluruhan, latihan di dalam kolam renang sedalam 4 meter ini sangat mencabar untuk saya. Okey, tamat sudah latihan yang ketiga, iaitu latihan di dalam kolam renang sedalam 4 meter. Okey, selepas latihan teori, latihan di kolam renang sedalam 1.5 meter dan 4 meter, kita sudah pun bersedia untuk melakukan free diving di dalam lautan sebenar. Macam mana agaknya tu? Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Pada hari kedua, kami menuju ke Pantai Amit yang terletak lebih kurang 2 jam dari Pantai Legian Bali. Pantai Amit merupakan lokasi strategik bagi penggemar sukan scuba dan tentunya selam bebas ataupun free diving. Kita dah sampai di lokasi untuk melakukan free diving ini, dan sebentar lagi kita akan mengambil sedikit taklimat terakhir dan juga persediaan sebelum kita masuk ke dalam laut untuk melakukan aktiviti free diving ini. Jadi, jom ikut saya. Seperti biasa, sebelum melakukan apa-apa sukan aksi lasak, kita haruslah melakukan senaman regangan. Sama seperti sukan free diving ini, latihan pernafasan kali terakhir dilakukan sebelum masuk ke dalam air. Jurulatih Agusto juga memberikan nasihat dan juga tips yang perlu sebelum kami melakukan sukan ini.
Selepas melakukan senaman ini, saya bersiap sedia dengan pakaian menyelam. Hai, sekarang anda bersama dengan Chris. Dan sebenarnya Chris ni berasal daripada Austria, right? Yes. Right, and you are a surfer yourself? Yeah. So what makes you want to try this free diving? First, I wanted to improve my skills surfing and feel more confident in the water and not being afraid of wipeouts and going hold under. But I realized that if I'm able to hold my breath longer, I can experience the beauty of diving and getting closer to nature and be more connected to the fish. Okay, maybe you can share any tips, like anything that you learned that you need to share with all these guys that who want to try free diving. Oh, you need to be very calm and relaxed. So don't force yourself to go down. Just lay on the water, and if you're confident, you'll dive down. Yeah, thank you so Enjoy it. much, Chris. Oh, you're I welcome. hope I see you again in the water. Okey, sekarang saya dah bersiap sedia untuk masuk ke dalam laut untuk melakukan free dive ini. Perasaan sedikit gementar, takut pun ada sikit, tapi insya-Allah semuanya akan berjalan dengan lancar dan saya akan cuba seberapa boleh untuk menyelam sedalam yang mampu. Hanya dengan satu nafas sahaja. Jom ikut saya. Masanya sudah tiba. Kami haruslah berenang dari persisiran pantai ke tengah laut. Agak mendebarkan kerana saya tidak pernah berenang sejauh itu. Akhirnya giliran saya untuk melakukan selaman ini. Berdebar dan panik sebenarnya. Macam-macam yang bermain di fikiran. Saya hanya berjaya menyelam kurang dari 5 meter. Mungkin kerana perasaan takut sedikit sebanyak mengganggu konsentrasi saya melakukan selaman free diving. Sebelum Nana melakukan aksi free dive ni, sebenarnya Nana tidak berapa yakin. Ada gementar sikit, takut sikit sebenarnya sebab latihan. Masa latihan di dalam kolam renang, Nana menjadi sedikit panik dan tak boleh nak bernafas dengan betulnya. Dan tapi bila tadi masuk ke tengah laut dan bila dive, alhamdulillah saya dapat dive 2 kali, tapi taklah sedalam 15 meter, dalam 5 meter lebih kurang. Alhamdulillah boleh. It's a pengalaman yang sangat menarik kat dalam tu bila kita hanya menggunakan nafas, satu nafas saja untuk selam dan naik balik. Kalau anda seseorang yang minat dengan scuba diving sebelum ini, apa kata cuba free diving juga sebab ia mencabar diri kita, cara kita mengawal pernafasan dan juga dari segi mental dan juga fizikal kita. Free diving. Okey, sekarang Nana bersama dengan Wina, wakil daripada Fusion yang menjalankan free diving lesson. Yep. Ya, Wina, mungkin boleh kongsikan bersama penonton di Malaysia ya, jikalau mereka mahu mengambil latihan untuk free diving ini. Berapa harganya, masanya, ada package-package kah? Yeah, for level 1, we always suggest people to try level 1 first, whether they already tried scuba diving first, because free diving and scuba is totally different. And for level 1, the price is 295 USD. That's for 2 days. It's include lunch and transport. So level 1 itu hari pertama adalah teori session, yoga and pool session, yang seperti yang kemarin. Iya. Dan hari kedua kita langsung ke Amet, kita open water, langsung jalan ke laut. Wina, ada tak langkah-langkah keselamatan sebelum melakukan aktiviti free diving ini?
Free diving itu benar-benar aman ya sebenarnya. Tapi kita dalam course hari pertama itu sudah diajarkan 3R, yaitu rescue, save and revive. Jadi emang dari awal kita sudah ajarkan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi, sesama teman atau buddy free diving sudah bisa saling membantu. Dan satu hal yang paling utama dalam free diving adalah it's not allowed to dive alone. Harus bersama seseorang, apalagi yang ahli disarankan. Because safety is important. True. Safety is most important things. Okay, thank you, Wina. Hope to see you again. Yeah, hope to see in you the again. water. Yeah, whenever you come to Bali. Okay, kita jumpa lagi. Apa kata cuba salah satu aktiviti lasak kegemaran anda? Kerana aktiviti ini mampu membina minda yang sihat dan juga cergas. Jangan lupa minggu hadapan untuk terus lagi bersama dengan kami sebab banyak lagi aktiviti lasak yang akan kami paparkan. Tentunya di Aktiviti Majalah Sukan Aksi Berinformasi dari Remaja buat Remaja. Saya Nana Mahazan, kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye. Assalamualaikum.